Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan Si Pari-Pari atau Superstar ingin membentangkan yang bertajuk Obsesi Berfashion dalam mengikut trend masa kini. Kami terdiri daripada 7 orang ahli: Hafizan, Murni, Fasihah, Lizawati, Asmahani, Balkis dan Natrah. Lokasi yang kami pilih iaitu Giant Bandar Baru Nilai Negeri Sembilan. Seterusnya, faktor pemilihan lokasi. Giant merupakan salah satu pusat membeli belah barangan keperluan yang terdapat pelbagai firma perniagaan. Firma-firma ini menawarkan pelbagai perkhidmatan dan keperluan semasa. Selain itu, kedudukannya yang strategik menjadi tumpuan masyarakat sebagai medium sosial untuk berhubung dan mengikuti perkembangan semasa, khususnya dari segi berfashion. Bahkan ia merupakan salah satu medium dalam penyebaran fashion terbaru daripada pelbagai tempat. Contohnya, beg daripada jenama Gucci yang popular di barat boleh didapati di Giant. Di samping itu, Giant memiliki banyak cawangan terutamanya di bandar-bandar besar yang terdapat di Malaysia. Skop Giant dinilai pula kawasan Nilai merupakan bandar baru yang baru diteroka sejak 10 tahun yang lepas. Seterusnya, kaedah kajian. Kaedah kajian yang kami pilih ialah lawatan secara berkumpulan, pemerhatian dan menganalisis maklumat. Ini adalah kerana cara-cara ini sangat efektif dan berguna untuk mengetahui sejauh mana masalah berkaitan berlebihan di dalam berfashion yang semakin popular dalam kalangan masyarakat kita. Sebagai contoh, ketika melawat secara tidak langsung, kita akan memerhati dan mengetahui keadaan sesuatu tempat itu. Kemudian dengan maklumat yang diperoleh akan memudahkan perbincangan untuk dikaji dengan mendalam bagi mendapatkan hasil yang memuaskan. Ringkasan latar belakang isu. Fashion pada zahirnya membabitkan pakaian, tarian, penggunaan teknologi, tabiat dan selebriti semakin diikuti oleh segelintir masyarakat yang terlalu berobsesi dengan mengikut trend berfashion. Selain itu, kebanyakan fashion juga kurang sesuai jika mengikut daripada adat ketimuran yang sudah tentunya sangat kaya dengan adab dan tata susila. Malah, obsesi terhadap fashion yang keterlaluan juga sangatlah menyimpang jauh dan tersasar dari sudut agama, terutamanya agama Islam. Kini pada alaf ke-21 iaitu era globalisasi yang sangat pantas mengejar arus kemodenan memudahkan lagi masyarakat sarwa jagat untuk mengikuti dan mengetahui tentang fashion. Contohnya, masyarakat seringkali dipengaruhi oleh fashion-fashion yang dibawa melalui hiburan seperti tayangan filem, konsert dan lain-lain. Ini digayakan oleh selebriti yang terkenal dan berpengaruh sama ada dari dalam negara maupun luar negara, seperti artis iaitu Didi Alias dan Lady Gaga. Pihak yang bertanggungjawab dan peranannya. Yang pertama, ibu bapa. Ibu bapa mestilah memainkan peranan yang penting iaitu memantau anak-anak mereka dalam berfashion. Hal ini kerana ibu bapa merupakan individu yang paling rapat dengan mereka. Yang kedua, masyarakat. Masyarakat hendaklah prihatin dan mempunyai sifat ingin tahu terhadap masyarakat yang lain, terutamanya remaja, agar fashion yang dikenakan tidak berlebihan. Selain itu, keadaan di sesuatu tempat itu akan bertambah baik sekiranya setiap orang memainkan peranan masing-masing. Yang ketiga, individu. Sebagai seorang individu yang cemerlang, kita hendaklah sentiasa mengetahui kebaikan dan keburukan sesuatu perkara. Jadi kita sepatutnya mengamalkan sikap-sikap dan nilai-nilai murni yang baik terutamanya di dalam berfashion. Pihak yang keempat, kerajaan. Kerajaan sepatutnya memikirkan inisiatif yang berkesan untuk menyelesaikan masalah ini. Sebagai contoh, melaksanakan undang-undang dalam bidang perfilman agar pihak media tidak mengeluarkan filem dengan sewenang-wenangnya. Seterusnya, hasil pemerhatian. Kami dapati kecenderungan di dalam berobsesi untuk mengikut trend masa kini telah menghapuskan nilai-nilai ketimuran masyarakat, terutamanya ialah masyarakat Melayu. Contohnya ialah segelintir masyarakat kurang perasaan malu ketika berpakaian, sehingga fashion yang dikenakan terlalu menjolok mata. Menurut kajian, statistik keruntuhan akhlak dan moral dalam masyarakat khususnya remaja di negara ini adalah semakin serius dan membimbangkan. Pihak Kuasa Jenayah Bukit Aman, Berita Harian 22 September 2011 dalam jangka masa 4 tahun telah menunjukkan seramai 37,602 individu secara umumnya melakukan kesalahan jenayah. Antara kesalahan jenayah yang dilakukan ialah jenayah rogol dan cabul. Oleh yang demikian,
Keterlaluan dalam berfashion sudah tentu menjadi faktor dan sebab berlakunya jenayah ini. Akan tetapi terdapat juga kebaikan berfashion di mana ia dapat menjana pendapatan negara serta menunjukkan bahawa tidak menular dalam mengikut arus kemodenan dan perkembangan seperti negara yang lain. Cadangan setiap ahli. Yang pertama, Nur Asmahani binti Dahlan. Pada pandangannya, kesedaran individu agar tidak terlalu berobsesi dalam berfashion. Hal ini kerana individu sendiri memilih fashion yang digemari. Boleh sekiranya ingin berfashion, namun janganlah sehingga memudaratkan diri. Yang kedua, Siti Balqis binti Khairuddin. Pada pandangannya, cara untuk menyelesaikan masalah moral ini ialah pihak media khususnya perlu memberi gambaran dan tayangan yang positif terhadap pemakaian seseorang. Seperti yang kita ketahui, media merupakan medium yang paling berpengaruh dan ia mudah diterima oleh setiap lapisan masyarakat. Maka pihak media haruslah memberi kerjasama dalam mengurangkan dan membanteras gaya berfashion yang berlebihan ini. Yang ketiga, Siti Natrah binti Zulkifli. Pada pandangannya, ibu bapa perlu memberikan penerangan kepada anak-anak tentang implikasi berfashion secara tidak sopan. Selain itu, pihak yang bertanggungjawab juga perlu mengawal budaya berfashion yang tidak bermoral dalam kalangan artis tempatan dan menguatkuasakan etika berpakaian yang betul di tempat awam. Yang keempat, Nur Hafizan binti Bakri. Pada pandangannya, cadangan untuk menyelesaikan masalah ini ialah ibu bapa perlu memberi pendedahan kepada remaja tentang cara berfashion yang betul. Di samping itu, kerajaan perlu lebih tegas dalam mengambil tindakan terhadap penjualan pakaian yang terlalu menjolok mata. Seterusnya, Nur Lizawati binti Awang Noh. Pada pandangannya, guru perlu memberikan teguran kepada pelajar secara berhemah, bukannya menggunakan kekerasan kerana mereka akan mudah memberontak. Maka tegurlah secara berhemah ketika melihat anak didiknya berpakaian secara keterlaluan. Seterusnya, Fasihah binti Abdullah. Pada pandangannya, berfashion bukanlah satu masalah yang besar kerana ia merupakan salah satu ikutan yang kian berkembang di era globalisasi ini. Namun demikian, dalam penghayatan fashion, sikap terlalu obsesi dalam berfashion menjadi satu masalah yang sangat besar. Hal ini kerana masyarakat yang gemar berfashion terlalu mengejar kecantikan sehingga sanggup berhabis beribu-ribu ringgit demi kelihatan cantik, sehingga lupa bahawa kita merupakan generasi timur. Disebabkan kealpaan mengejar kecantikan dan kepuasan hati, kita leka bahawa kegairahan itu sedikit sebanyak telah memudaratkan budaya ketimuran, seni tradisi nenek moyang, keaslian kreativiti dan seumpamanya. Justru pada pendapat saya, berfashion tidak akan menjadi masalah sekiranya kita bijak dalam mengekalkan jati diri. Seterusnya, Muni Izzati binti Aziz. Pada pandangannya, kerajaan Malaysia tidak mengamalkan sistem pemerintahan secara autokrasi seperti di Cuba maupun Korea Utara. Justru, pelbagai variasi langkah yang boleh diketengahkan sebagai penyelesaian. Sebagai contoh, pendekatan oleh kerajaan, jabatan agama maupun komuniti masyarakat, institusi pendidikan, isi rumah maupun rakan sebaya yang mengenali perlu berganding bahu mengetengahkan penyelesaian agar isu obsesi dalam berfashion dapat diatasi. Rumusan yang dapat kami simpulkan di sini ialah berfashion tidak salah kerana ia juga mempunyai kebaikan, iaitu dapat menjana pendapatan negara seperti mengeksport pakaian yang direka oleh pereka fashion tempatan ke luar negara. Akan tetapi dalam masa yang sama ia juga mendatangkan banyak keburukan dan implikasi jika berlebihan dalam berfashion. Sebagai contoh, terjadinya masalah sosial, keruntuhan akhlak dan terhakisnya adat dan nilai ketimuran yang sepatutnya menjadi identiti, simbol dan kebanggaan negara kita. Demikian itu, diharapkan agar masalah ini dapat diatasi untuk kebaikan semua pihak di masa akan datang. Berikut adalah lampiran gambar yang kami peroleh.
Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Harap segala salah dan silap dimaafkan. Semoga slide yang kami sediakan ini memberi manfaat untuk semua. Terima kasih.